sejahtera Malaysia, misteri tentang individu-individu, manusia-manusia yang tersenarai di dalam langkah Dubai yang gagal tu masih lagi menjadi tanda tanya. Saya fikir antara yang disebut-sebut adalah kemungkinan adalah MP bersatu yang dikatakan menarik semula sokongan daripada Perdana Menteri, lepas tu berbalik semula pada Perikatan Nasional, kepada Muhyiddin, kepada Hadi Awang, kepada pembangkang. Tapi akhirnya 3 MP bersatu yang telah menyokong Perdana Menteri ini membuat kenyataan muktamad bahawa mereka menafikan diajak menyertai langkah Dubai. Jadi kalau mereka tak diajak, maksudnya mereka tak ada dalam senarai pun. Jadi maksudnya bukan 74 tapi 69 saja. Kalau 69 perlu berapa lagi untuk tumbangkan kerajaan? Perlu berapa? 43. Nak cari mana tu 43 tu? 3 ahli parlimen yang baru-baru ini mengisytiharkan menyokong terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menegaskan bahawa mereka tidak menerima sebarang tawaran atau pelawaan untuk menandatangani akuan bersumpah SD untuk menukar kerajaan di tengah-tengah spekulasi langkah Dubai. Mereka ialah ahli parlimen dari Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen dari Jeli iaitu Zahari Kecik, dan ahli parlimen dari Labuan iaitu Suhaili Abdul Rahman. Menegaskan perkara itu ketika mereka dihubungi oleh Malaysia Kini. Muhammad Azizi berkata, saya tak terima apa-apa tawaran tanda tangan SD dan saya kekal komited menyokong Perdana Menteri. Tak ada harapan. Memang macam mana mau cari 43 orang. Kemudian seorang lagi, Suhaili, pula menegaskan dia tidak akan membuat pusingan you sama sekali dalam soal tersebut. Katanya, sokongan saya 100% kepada Perdana Menteri 10, yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak akan ada pusingan you lagi bagi saya. 100% sokong PMX, ujarnya kepada Malaysia Kini. Sementara itu, Zahari pula, seorang lagi MP yang telah membuat keputusan terbaik untuk rakyat di parlimen, menyatakan dia tidak menerima sembarang tawaran daripada mana-mana pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Katanya setakat ini tiada tawaran dan saya akan terus istiqamah untuk menyokong PM10, katanya ringkas melalui aplikasi WhatsApp. Untuk rekod, ketiga-tiga mereka merupakan antara 5 anggota parlimen daripada Bersatu yang telah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim sebelum ini. 2 lagi daripada mereka adalah ahli parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, dan ahli parlimen Bukit Kantang, Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Sejak beberapa hari yang lalu, setengah pihak pemimpin daripada PN mendakwa kononnya mereka sudah bersedia untuk mengambil alih kerajaan. Kononnya kerana telah mendapat jumlah yang mencukupi bagi membentuk majoriti di Dewan Rakyat. Antaranya yang paling terkenal ialah Menteri Besar Kedah yang juga adalah pengarah pilihan raya PN Muhammad Sanusi Madnor yang mendakwa kerajaan perpaduan hanya menanti masa untuk tumbang. Hal itu kerana dakwa Sanusi, PN sudah mempunyai jumlah SD yang mencukupi. Dia bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperolehi. Dakwaan itu muncul selepas spekulasi kononnya wujud langkah Dubai yang dikatakan mengancam kepada kejatuhan kerajaan perpaduan. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Ketua Polis Negara muncul. Ketua Polis Negara Malaysia tampil. Ketua Polis Negara Malaysia telah pun membuat satu kenyataan berkenaan dengan langkah cubaan
yang dianggap gagal untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam langkah yang disebut sebagai langkah Dubai. Dan seterusnya, beliau juga, Ketua Polis juga, negara juga telah membuat kenyataan berkenaan dengan jumlah angka yang disebut cukuplah yang ialah hanya tunggu untuk masa yang sesuai lah dan macam-macam lagi. Akhirnya dengan nada yang sungguh pedas, pedih dan sangat menggores hati pastinya, terutamanya untuk Sanusi yang membuat kenyataan terbuka pula tu yang mengatakan jumlah sudah cukup. Akhirnya Ketua Polis Negara tampil dan berkata, kalau jumlah cukup, Ketua Parti dah menghadap Agong. Ini memang pedih, sakitnya jauh jiwaku. Betul, kalau jumlah sudah cukup, Ketua Parti tunggu apa lagi? Pergilah menghadap Agong. Tapi ini membuktikan bahawa semua itu tak ada. Semua itu hanya dibuat-buat, mungkin hanya dicipta-cipta saja bagi mereka yang kemaruk sangat untuk berkuasa. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa kononnya pembangkang mempunyai bilangan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan dibuat oleh mereka yang tidak mempunyai otoriti. Siapa dia? Dia bukan ketua parti, dia bukan ketua pembangkang. Tapi kenapa membuat pula satu kenyataan kononnya cukup bilangan sedangkan tidak ada otoriti yang padanya? Katanya, sekiranya dakwaan tersebut adalah benar, sudah pasti ianya datang daripada pemimpin parti berkenaan. Tambahnya lagi, sekiranya betul nak berlaku pertukaran kerajaan, ketua parti atau setiausaha akan bawa menghadap kepada Agong ataupun membawa pendedahan di dalam parlimen mengatakan bahawa kita ada sekian nombor, buat undi tak percaya dalam parlimen, kata Razaruddin pada satu sidang media di Bukit Aman hari ini. Razaruddin juga turut menjelaskan bahawa polis telah pun membuka kertas siasatan berhubung usaha untuk menjatuhkan kerajaan ini. Menurutnya, suspek utama ialah penulis blog Raja Petra Kamarudin yang baru-baru ini mendakwa kononnya pembangkang telah mendapat sokongan 120 ahli parlimen. Razaruddin berkata, jika pengumuman itu dibuat oleh ketua atau setiausaha agung parti, maka ia adalah perkara yang berbeza. Kalaulah pengerusi parti setiausaha yang cakap, itu lain, dia ada otoriti cakap. Ini orang tak ada otoriti, tak ada locus standi yang cakap, katanya. Siapa Raja Petra ni? Dia rakyat Malaysia lah. Dia berkata, dakwaan sedemikian hanya akan mengganggu gugat kestabilan negara, malah boleh menakutkan kemasukan pelabur asing. Terdahulu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini bertitah bahawa baginda tidak akan terlibat dalam percaturan politik. Manakala Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pula, iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar juga, yang bakal akan mengangkat sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong pada hujung bulan ini, juga turut bertitah tidak akan menerima menghadap mana-mana pihak untuk menghadap baginda sehinggalah 31 Januari ini. Manakala parlimen pula akan bersidang pada penghujung Februari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.